Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit berkenaan dengan beberapa pandangan dan juga saya juga ada mendapat persoalan selepas live bersama channel Saja Sembang kemarin bersama Bro Fahizwan, yang mana dalam live berkenaan saya ada menyatakan tentang isu berkenaan dengan pilihan raya negeri. Setiap kali berlakunya pilihan raya negeri akan timbul juga, akan dikaitkan juga dengan isu air citra sebanyak RM10,000, yang mana pencarum marah, meluahkan kekecewaan, meluahkan kemarahan dan menyatakan bahawa okey, kita jangan undi, kita jangan ni dan sebagainya, bagi membolehkan digantikan dengan kerajaan yang baru, bagi membolehkan digantikan dengan kepimpinan yang baru yang lebih dikatakan lebih prihatin, ataupun mungkin ada pihak-pihak yang dikatakan mampu untuk melaksanakan pelaksanaan air citra 2.0 ataupun air citra RM10,000 secara one off payment ini. Okey, jadi saya ingin berkongsikan sedikit disebabkan persoalan-persoalan ini, saya ingin berkongsikan sedikit data lah. Kita nak tengok sama ada keputusan setakat ini untuk tidak melaksanakan air citra ni mampu mengubah landscape politik di dalam negara kita, khususnya kepada negeri Johor. Adakah ia dapat, orang kata, menimbulkan sedikit kegusaran ataupun kegoyahan, ataupun mungkin ditukarkan terus kepada kerajaan yang kita pun tak tahu macam mana dia punya arrangement untuk PRN di negeri Johor ini kelak. Kita perlu menunggu sehingga penambahan calon dan sebagainya. Tetapi jika kita lihat di sini, penduduk mengikut statistik daripada banci penduduk pada tahun 2019, ini yang saya dapat perolehi yang terkini lah, Johor mempunyai sekitar 3.78 juta penduduk. Okey, yang mana daripada 3.8 juta ini, dalam statistik berkenaan, bagi mereka yang berusia, list ni dia tunjuk bekerja umur 15 sehingga 64 tahun, dan juga bagi golongan warga emas yang berumur 65 tahun dan ke atas. Okey, jadi bagi mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun ni, dia mewakili 69.2% daripada 3.78 juta ini tadi. Dan juga bagi golongan warga emas ini mewakili sebanyak 7.5% daripada 3.78 juta penduduk di negeri Johor. Okey, kemudian daripada peratusan-peratusan ini sebanyak 70 lebih peratus, 76.7% kalau tak salah saya. Okey, 1,756,100 orang adalah daripada mereka yang bekerja. Tetapi ini adalah data yang sedikit lama, kerana data inilah data dikumpulkan pada tahun keseluruhan tahun 2019, yang mana mungkin ada penurunan sedikit bagi mereka yang bekerja disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga PKP. Kita tahu ramai juga yang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Okey, jadi kita lihat di sini daripada golongan yang berumur 15 tahun ini, seperti apa yang dinyatakan di dalam data baca tersebut, sehingga kepada mereka yang tergolong dalam golongan warga emas ini, jumlah peratusannya adalah sebanyak 76.7% ataupun bersamaan dengan 2.89 juta penduduk di negeri Johor. Okey, sebab kita tak ada data yang orang kata umur bawah 21 dan sebagainya. Saya cuba mencari, tetapi saya tidak dapat memperolehi berbanding dengan Melaka dulu. Melaka dia ada pecahan di peringkat umur bagi setiap 10 tahun, berbanding dengan data yang saya perolehi untuk Johor ni, dia tidak ada pecahan sedemikian rupa. Okey, jadi daripada data tersebut kita tahu bahawa 1.75 juta ini adalah mereka yang bekerja. Okey, kemudian kita ada sekitar 16,511 orang pada tahun 2020, yang mana mereka ini adalah penjawat awam bagi
negeri Johor. Dia orang adalah bekerja dengan state government. Bagi yang bekerja dengan federal government tapi penempatan di negeri Johor, saya juga tidak mendapat data yang lengkap, tetapi dianggarkan mungkin tidak sampai sekitar total penjawat awam di negeri Johor ini mungkin tidak sampai sekitar 200,000 ataupun 300,000 orang sahaja, yang mana Malaysia menunjukkan jumlah penjawat awam seramai 1.6 juta orang. Okey, katakanlah daripada 1.7 juta ni tadi yang berumur daripada 15 tahun kepada sehingga yang warga emas ni tadi, katakanlah daripada golongan ini 1.5 juta adalah berada dalam kategori yang layak untuk mengundi. Sebab data tadi daripada berumur 15 tahun tak boleh mengundi lagi. Jadi kita katakanlah kita ada total dalam 1.5 juta yang bekerja dan layak untuk mengundi. Okey, dan kesemua mereka ni 1.5 juta ni mengundi sebab saya dah tolak dah penjawat awam dan sebagainya. Jadi 1.5 juta ni adalah pekerja swasta, dan juga mereka mengundi dengan harapan kerajaan yang mereka pilih itu boleh melaksanakan pengeluaran Air Citra 2.0 sebagai contoh. Okey, jadi daripada jumlah ini 1.5 juta ini dapat diterjemahkan dalam peratusannya adalah sebanyak 51.9%. Jadi kalau 51.9% ini daripada 1.5 juta pengundi yang mana ianya adalah pekerja swasta sepakat untuk mengundi pihak yang menyatakan okey, kalau kita menang kita akan laksanakan Air Citra 2.0 sebagai contoh di peringkat kerajaan persekutuan sebagai contohlah. Okey kan. Jadi kebarangkalian untuk memenangi itu sebenarnya daripada segi statistik di sini dilihat ada, sebab peratusannya mencapai 51.9%. Okey, itu merupakan jika anggaran 1.5 juta ni adalah pekerja swasta dan juga pencarum kadar BSP, dan juga mereka ini mahukan pengeluaran Air Citra 2.0. Okey, namun dalam masa yang sama juga sebanyak 700,000 lebih orang muda yang berumur 18 tahun telah pun dibawa masuk ke dalam diluluskan untuk mengundi, dan ini mampu mengubah landscape politik di negeri Johor sendiri, yang mana 700,000 golongan muda ini melambangkan hampir peningkatan 40% pertambahan undian di negeri Johor. Jadi ada berlaku pertambahan sebanyak 40% bagi bilangan pengundi di negeri Johor. Okey, 700,000 ini sebenarnya dapat memberikan satu titik tolak bagi keputusan sama ada boleh mesej bagi pelaksanaan Air Citra ni disampaikan ataupun tidak. Ianya mampu diterjemahkan dengan kapasiti 1.5 juta pengundi yang bekerja daripada kalangan penjawat awam, dan juga tambahan daripada 700,000 ini jika mereka ini juga mahu menyokong tentang isu ini. Mungkin mereka yang berumur 18 tahun ini mungkin mempunyai ibu dan ayah yang masih lagi bekerja ataupun yang telah kehilangan pendapatan tetapi berusia pada kalangan 50-an dan sebagainya, dan mak ayah mereka ini sebagai contoh memerlukan juga untuk pengeluaran Air Citra. Jadi perkara ini dapat diterjemahkan di dalam undi-undi tersebut. Jadi dari segi statistik yang saya lihat secara kasarlah, ini bukan statistik yang kita boleh cakap secara tepat, ini adalah secara kasar sahaja kita daripada data yang saya kumpul. Statistik ini menunjukkan bahawa kebarangkalian mesej untuk pengeluaran Air Citra ni boleh diterjemahkan di dalam pilihan raya negeri Johor. Namun pada tahun 2018 sewaktu PRU keempat, saya melihat di dalam laman web spr.gov.my Suruhanjaya Pilihan Raya, daripada negeri Johor ini, daripada keseluruhan pengundi yang berdaftar di negeri Johor, hanya 1.8 juta sahaja yang keluar untuk mengundi. Yang mana tadi jika kita lihat pada telahan ataupun jika kita lihat pada anggaran teritorinya, kita boleh mensasarkan sebanyak 1.5 juta, dan mungkin tambahan sebanyak 700,000 ni kita boleh mensasarkan sebanyak 1.6 juta pengundi daripada penjawat swasta ataupun sehingga 1.7 juta pengundi. Tetapi itu tidak masuk lagi dengan penjawat awam dan juga golongan yang telah mencapai usia persaraan dan sebagainya. Namun jika kita lihat total secara keseluruhan bagi tahun 2018 hanya 1.8 juta pengundi.
jadi ianya mungkin tidak realistik dapat diterjemahkan bagi isu air citra ini di dalam pilihan raya di negeri Johor. Namun dari segi realitinya mungkin tidak realistik, mungkin tidak dapat memberikan apa-apa mesej terhadap kepimpinan di negeri Johor. Tetapi dengan tambahan pengundi sebanyak 700,000 orang ini daripada golongan yang muda, tidak mustahil perkara ini dapat direalisasikan, tetapi ianya perlukan pelibatan 100% daripada pengundi-pengundi yang merupakan penjawat swasta di negeri Johor dan juga 700,000 pengundi muda ini untuk 100% menyatakan sokongan mereka kepada ataupun bagi pihak yang menyatakan jika kami menang dan kami menang pada peringkat persekutuan, kami akan meluluskan pergolakan untuk air citra. Itu adalah tidak mustahil, tetapi data menunjukkan perkara ini agak rapuh, agak tidak konsisten walaupun statistik tu ada ke barang kalian. Jadi untuk menjawab segala persoalan, agak sukar untuk dikatakan bahawa penolakan air citra ini dapat diterjemahkan di dalam pilihan raya di negeri Johor, sebab kebarangkalian itu ada dan juga kebarangkalian itu boleh dikatakan juga tidak ada. Namun sama-sama kita nantikan adakah akan ada pihak-pihak yang mungkin akan memperjuangkan di dalam kempen parti politik mereka dan juga sebagainya. Itu kita perlu tunggu sehingga perkara ini sampai kepada masanya. Okey, insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang pandangan, sebarang komen ataupun sebarang persoalan yang boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.